Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Alhamdulillah bertemu kembali kita untuk subjek sejarah. Baik, pada minggu ni kita akan pergi ke unit baru iaitu unit 5 ya. Unit 5 iaitu zaman air batu. Okey, jadi murid-murid boleh rujuk buku teks di muka surat 58 sehingga 62. Okey. Untuk hari ini kita akan cover sehingga muka surat 62. Baik. Saya sudah siapkan video video yang berkenaan dengan topik yang kita akan belajar. Jadi saya minta murid-murid tonton video yang saya dah siapkan ini. Sekiranya tak faham, saya minta murid-murid ulang dengar sebab ini ialah tajuk baru. Jadi ada perkataan-perkataan baru yang mungkin yang kita rasa susah sikit nak ingat. Jadi murid-murid kena ulang dengar supaya kefahaman tu lebih mantap lah. Okey. Baik, ada tiga perkara iaitu kita akan belajar tentang maksud zaman air batu. Kemudian zaman yang berlaku, perubahan yang berlaku, nama-nama zaman tersebut dan juga haiwan-haiwan yang hidup di zaman air batu tu. Ada 3 haiwan yang akan diceritakan. Jadi kalau boleh ingat nama zaman-zaman tersebut dan nama-nama haiwan tersebut dan apakah peristiwa yang berlaku pada setiap zaman tersebut. Okey. So saya rasa untuk kefahaman yang lebih jelas, okey, murid-murid kena ulang dengar dan ulang dengar. Okey. Baik, selepas habis menonton video pelajaran kita hari ini, sila buatkan nota. Nanti saya akan attach sekali nota apa yang perlu ditulis di dalam buku nota masing-masing. Okey. Jadi selesai menulis nota, snap gambar dan hantar ke WhatsApp saya lah. Okey, seperti biasa. Okey. Baik, itu saja. Jadi jom kita sama-sama menonton untuk topik pelajaran kita hari ini iaitu zaman air batu. Jom. Murid-murid semua. Kali ini kita akan belajar unit 4 sejarah tahun 4 yang bertajuk Zaman Air Batu. Diharapkan semua murid bersedia untuk mengikuti tajuk ini sehingga tamat. Sebelum itu, kita lihat dulu standard pembelajaran untuk tajuk ini. Maksud zaman air batu, menyenaraikan garis masa zaman air batu, menerangkan perubahan zaman air batu akhir dan menghuraikan kesan perubahan zaman air batu. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran kali ini, murid-murid diharapkan dapat menyatakan maksud zaman air batu dan garis masa zaman air batu akhir, menghuraikan perubahan zaman air batu akhir dan kesannya di Asia Tenggara. Pertama sekali, kita kenali dahulu apakah maksud zaman air batu. Zaman air batu ialah zaman bumi diliputi air batu tebal kerana penurunan suhu yang sangat ketara dalam jangka masa yang lama. Sepanjang usia bumi, zaman air batu telah berlaku sebanyak 5 kali dan terbahagi kepada 4 epok. 4 epok itu ialah Miosen, 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Pliocene, 5,3 juta hingga 2,6 juta tahun dahulu. Pleistocene, 2,5 juta hingga 10.000 tahun dahulu. Dan Holocene, 10.000 tahun dahulu hingga masa kini. 2 epok zaman air batu akhir. Kita mulakan dengan epok Pleistocene. Pada zaman ini, suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi air batu. Manusia sudah mula mengetahui cara membuat api. Tanah dataran menjadi lebih luas. Epok
Holosen. Pada ketika ini, suhu bumi mula meningkat. Air batu mula mencair akibat suhu yang semakin panas. Cairan air batu mengakibatkan paras air laut semakin meningkat. Berikut kita lihat pula garis masa zaman air batu akhir. Garis masa zaman air batu akhir berlaku pada kala Kuatana pada epok Pleistosen dan epok Holosen. Kita tinjau pula haiwan-haiwan yang hidup pada epok Pleistosen. Salah satu haiwan yang hidup pada zaman ini ialah harimau bertaring lengkung. Harimau bertaring lengkung merupakan sebahagian daripada keluarga kucing prasejarah yang dikenali sebagai Smilodon fatalis. Harimau ini mempunyai taring lengkung sepanjang 12 inci. Namun begitu, harimau bertaring lengkung mula pupus sejak 10.000 tahun lalu akibat kombinasi perubahan iklim. Haiwan kedua ialah gajah mamut. Spesies gajah ini mempunyai gading panjang dan lengkung serta mempunyai bulu yang panjang. Gajah mamut ini mulai pupus kira-kira 4.500 tahun dahulu. Haiwan seterusnya yang hidup pada zaman epok Pleistosen dan kekal generasinya hingga ke hari ini ialah sloth. Sloth ialah spesies mamalia yang bersaiz sederhana. Sloth tanah gergasi pada ketika itu hidup di atas tanah dan bukannya di atas pokok-pokok seperti sloth pada hari ini. Cuba kita bayangkan sekiranya harimau bertaring lengkung dan gajah mamut ini hidup hingga hari ini. Bagaimanakah mereka akan hidup dalam habitat manusia? Sama-sama kita pikirkan.